Selamat pagi, tahniah lagi sebab semua masih lagi ada dekat day 4 kita. Okey. Bentar Okey. Sebelum tu macam mana semalam? Semalam korang ada treat ke? Korang ada marking marking task tu apa benda semua korang dah boleh agak belum ataupun dah boleh nampak belum breakout punya bentuk macam mana? Boleh Cap. Padu Cap. Cap. Ya. Sebelum start boleh tak minta tolongkan AUD USD kejap? Nak tahu boleh hold keras ke tak? Uish, kejap lo, like lo. Awal ni order. Apa ni? Like lo. Alright. Padukan ilmu makrifat. Okay, semua mute lo. Jadi soalan Semua yang mute tak ada dulu. benda dengan forex boleh? Ya ada. Korang dah mula kenal pasti breakout ke belum? Korang dah mula nampak breakout ke belum? Dah ada trade breakout ke belum? Okey. Kalau program hari ni saya nak buat sejam je. Session hari ni saya nak buat sejam je boleh? Yang paling mantap sekali besok kita habiskan semua. Boleh ke tak boleh? Besok kita ada banyak, kita ada question and ask, kita ada macam-macam lah. Tapi session hari ni kita nak buat sejam lah, boleh tak? Okay. So, besok InsyaAllah dapat sekali package siap live trade NFP. InsyaAllah. Okay. So, tadi ada orang tanya AUD USD. Saya buka chart pun terus AUD USD tu. Buka chart pun terus AUD USD. Tadi ada siapa tanya? Kusyairi Cap, jangan layan tu. Kusyairi tu dia semalam tanya. Kusyairi Cap, kusyairi. Semalam kita buat kedai kopi tanya geram aku. Boleh. Hold je lah kalau nak hold. Kalau tak angkat je. Alah kalau MCSL tanam lah susah. Tapi mantap AUD USD pun kita ada cakap semalam, betul tak? Break, datang balik, entry saja. Tengok AUD USD. Nombor 1 datang price breakout, datang dalam zone yang dia break. Sudah jalan number 1. Datang lagi sekali dalam zone nombor 2, accurate terus, tekan saja. Okey. Kita tengok GJ. GJ pun ada 2 kali accurate ni. Sekejap Semalam GJ bagi sell. Okey, tak apa. Saya nak tanya korang punya pair lah pula. Pair apa yang champion semalam? Yang korang marking, yang korang trade ke apa ke, bagi saya pair yang champion semalam, yang jatuh ke, yang junam Gol. DJ Cap dah betul lah tu tadi. Yang ada breakout je. Giu. Saya DJ lah semalam. Gold bukan breakout, gold versus semalam. Pagi ni dah ada breakout dah Cap GJ. EJ kat EJ. Bismillah DJ on the way Junam.
Okay, if anything, sebab nanti recording nak tengok balik, so korang letak dekat chat box, okay? Terima kasih. Okay. Tapi itulah pasal JJ ni. Pasal JJ ni dia pair yang best lah, tapi tak nak cerita sekarang. Bagi pair lain. Bagi pair lain JJ ni mungkin kita nak cakap besok ke ataupun jap lagi ke. Sebab JJ ni paling smart pun. Gio. Okay, jom kita tengok Gio. Okay, korang pun dah puas dengar saya cakap kan. Gio, okay, Gio mantap bosku. Okay. Gio ni insyaAllah tembus. Okay. Yang by Gio ni kita dah tak payah explain lah. Semalam kita dah explain kan. Sekarang ni kita explain. Dia sell. Okay. Lepas tu semalam saya ada dapat beberapa comments ataupun suggestion. Dia bagi tahu untuk saya tunjuk zone tu lagi precise. Okay. Macam mana kita nak dapatkan zone yang precise. Okay. Macam semalam kita banyak cakap pasal breakout. Dia dah pecah, datang balik dalam zone. Kita tunggu dia datang balik dalam zone. Lepas tu dia naik, betul. Lepas tu kali kedua dia datang, sini nombor 1, sini nombor 2. Kali kedua dia datang dalam zone kita, accurate terus jalan. Okay. So kita tengok benda ni. Okay. Kita dah cakap zone ni, contoh korang marking zone ni daripada kalau macam GBP USD. Okay, GBP USD korang tengok GBP USD semalam kenapa dia boleh sell dekat sini, kenapa dia boleh sell dekat area sini. Cuba bagi tahu sebab apa. Okay, simple. Dia sebab ada breakout. So, kalau kita nak marking daripada daily, kita mungkin tak nampak apa-apa. Okay, so kita nak marking pada daily, kita tak nampak apa-apa. Kita mesti kena buka lower time frame lagi. So, kita akan pergi ke H4. So, kalau dekat H4, kita mungkin akan marking area ni. Kita mungkin akan marking area sini, betul? Sebab sini ada support yang dia break. Okay, tapi macam kita cakap, sometimes dia tak masuk dalam zone. Sometimes dia pecah sikit daripada zone kita. So, sepatutnya kalau kita marking, kita akan marking macam ni, betul tak? Kita akan marking support dia. Okay, lepas tu kita akan ambil half macam ni. Okay, pun boleh juga, tak jadi masalah. Okay, sebab apa? Sini ada support yang dia break, betul? Price break support, macam biasa, hukum malam dia datang balik dalam zone yang dia pecah. Kita entry. Okay, so hari ni saya harap semua orang dah boleh kenal pasti breakout. Okay, sebab semalam dan kemarin kita dah tunjuk pattern breakout ni. Kita dah tunjuk pattern breakout dan pattern ni bukan susah untuk kita faham pun. Kalau ada resisten yang break, nampak resisten break, marking je. Okay, macam saya marking tu.
Okay, macam saya marking tu. Kita nampak apa? Kita nampak resistance, break, price break atas. Datang balik dalam zone yang dia break, entry. First round, settle. Datang balik dalam zone, second round, accurate terus. Jalan. Betul? Okay, so kita buat revision balik. Dalam breakout buy, price dah datang balik masuk dalam zone breakout buy, dia dah jadi buy. Tapi dalam breakout buy pun kita cakap ada apa? Ada breakout sell. So breakout sell dia ada dekat mana? Breakout sell dia ada dekat situ. Ada dekat sini. Okay, price datang masuk dalam zone yang dia break, wajib respect junam. Okay, so sekarang ni kita tahu nak marking zone. Kita mungkin boleh agak-agak. Okay, tapi sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak precisekan zone tu. Okay, so macam saya cakap, session hari ni saya tak nak lama sangat. Okay, session ni kita tak nak lama sangat sebab kita nak save semua yang best-best untuk besok. Okay, so masalah-masalah orang bila dia tak tahu macam mana nak entry dalam zone yang precise. Okay, first thing first, korang kena tahu, always get ready dan jangan gelabah. Okay, always get ready dan jangan gelabah kalau tiba-tiba kita dah entry dalam zone ni tapi dia spike sikit atas baru dia junam. Itu perkara biasa. Okay, tapi janganlah dalam zone ni pun korang dah pergi tekan yang korang sendiri tak mampu untuk layan floating sampai 10 pip sikit lebih pada ni, korang tak mampu nak layan. Lepas tu bila dia junam, rugilah kita. Rugi. Faham tak? Sebab kita dah hentak semua kat sini, tiba-tiba dia spike sikit, alamak, account tak boleh layan floating pula. Account tak boleh nak layan spike tu pula. So benda tu perkara biasa, guys. Okay. So, kalau kita nak precisekan zone kita, kalau kita jumpa setup tu dekat H4 ataupun kita jumpa setup tu dekat daily sekalipun, okay, nak precisekan zone kita ni senang je. Macam saya akan pakai H1 ataupun M15 untuk make sure dia sama rata. Okay, untuk make sure dia ada dalam zone yang half body ataupun half shadow yang saya selalu marking. Okay, so korang tengok kat sini. Okay, nampak ada support yang break, boleh marking half body ni. Okay, boleh marking half body ni agak-agak. Zone ni tak semestinya 20 pips korang punya zone. Zone ni kalau korang jumpa dekat H4, kena buka dekat H1 untuk buat dia precise. Ambil lah 10 pips, 15 pips zone supaya korang tahu, okay, masuk dalam zone, korang dah tahu dia dah masuk dalam zone korang, and then baru korang nak buat decision untuk sell. Okay, so sebelum kita pergi kat GU ni, okay, kita tengok GJ pula. Okay, kita dah cakap apa? Okay, jangan okay, korang kena clear tau dengan benda ni. Tengok, kena alert sebab kadang-kadang kita ingatkan dia nak terus junam ke bawah habis-habis, tapi dia tak buat macam tu kadang. Okay, so tengok GJ ni. Okay, tengok GJ. Semalam kita entry GJ. Tengok ni, semalam kita entry GJ dekat area sini. Okay, kita entry GJ dekat area situ. Betul ke tak betul? Okay, so semua orang kena imagine sekarang ni GJ
Okay, tengok betul-betul Kenapa dia boleh drop dekat sini? Kenapa GJ ni boleh drop dekat sini? Sebab dia dah break. Betul? Dia dah break. Tengok betul-betul hukum malam dia. Price dah break support. Datang balik dalam zone yang dia break. Number 1, Junam. Lepas tu number 2, datang balik dalam zone breakout. Kali kedua dia datang. Auto accurate. Tekan saja. Junam. Betul. Lepas tu kita cakap kalau dia datang kali ketiga ataupun kali keempat dalam keadaan dia tengah naik macam tu. Dalam keadaan dia tengah naik. Okay, nombor 2 dah accurate. Dah boleh tekan. Masuk je nombor 2, tekan. Betul? Okay, so kita dah cakap semalam. Datang kali ketiga. Okay, datang kali ketiga jangan ambil risk dulu. Sebab mungkin dia nak cari support atas lagi yang dia break. Okay, mungkin dia nak ambil support atas lagi yang dia break. So, kali ni dia ambil situ pula. Tengok betul. Kali ni dia ambil situ pula. Yang penting apa? Walaupun dia naik tapi kita dah makan 2 kali dekat sini. Walaupun dia naik ambil atas tapi kita dah makan 2 kali dekat sini. 1 kali, 2 kali. Betul? Kali ketiga yang dia naik tu, korang tengok dia ambil mana. Okay, benda ni kena identify. Kena tengok betul-betul. Kena banyak imagine, kena banyak tahu dekat mana pula dia nak ambil, kat mana pula dia nak ambil. Okay, so kali ketiga dia ambil sini pula. Ini semua zone yang dia dah ambil. Price datang dalam zone breakout. Tekan saja sell, Junam. Okay, price masuk dalam zone breakout. Tekan saja Junam untuk GJ. So far clear? Okay, so sekarang ni kita semua dah tahu. Zone breakout. Okay, sekarang kita semua dah tahu zone breakout. Sekarang ni kita cuma nak tahu macam mana cara kita nak entry. Betul tak? Macam mana cara kita nak entry. Simple. Okay. Entry kita wajib dekat lower time frame. Maksudnya time frame yang lagi kecil. Okay, wajib dekat time frame yang lagi kecil. Okay, so sini adalah tempat dia mula jatuh dalam zone breakout pertama. Dia dah mula jatuh, sini dah jadi number 1. Okay, sini adalah zone accurate. Zone accurate macam kita cakap semalam. Walaupun nama dia accurate, tapi dia bukannya accurate. Kita expect dia accurate, dia terus junam bawah per habis. 100 pip ke, 300 pip ke. Accurate tu maksudnya kalau kali kedua dia datang dalam zone, tekan saja sebab insyaAllah dapat instant 30 pips, 40 pips minimum. Okay, insyaAllah mengikut pair lah. Mengikut pair. Kadang-kadang kalau kita try breakout dekat packet JPY panjang macam ni 20 pips je. Panjang macam ni 20 pips. Tapi yang penting kita tahu nombor 2 tu kita dah tahu accurate. Nombor 1 pun kita boleh tekan sebab apa? Kali pertama dia masuk dalam zone breakout, wajib tekan. Sebab apa? Price masuk dalam zone breakout, wajib sub Junam. Okay, kali kedua dia datang. Accurate terus, tekan saja Junam. So yang nombor 2 ni yang kita cakap semalam, kita dah janji ramai-ramai kita nak hentak. Sebab apa kita cakap kita nak hentak? Sebab apa? Accurate dia kadang bukannya dia bagi terus accurate Junam ke bawah per habis. Kadang-kadang accurate dia 30 pip, 40 pips. Tapi kalau kita dah hentak kat sini, takkanlah 30 pip tu tak kenyang-kenyang, mestilah kenyang. Betul? Okay, so bila kita dah jumpa zone kita, okay, bila kita dah jumpa zone kita, lepas tu kita nak entry, dia wajib berbentuk macam ni. Simple. Dia wajib berbentuk macam ni. Ini zone kita. Okay, nampak ni. Ini line zone kita. Ini line zone kita. Okay, lepas tu semalam masih lagi ada orang yang tak yakin. Price masuk je dalam ni, price masuk dalam zone breakout. Okay, price masuk dalam zone breakout. Lepas tu ramai pula tak yakin sebab dia apa? Sebab dia tengah main atas bawah, shadow. Orang pun tak yakin. Okay, benda ni macam saya cakap, kalau saya cakap banyak-banyak pun yang korang kena yakin pun korang takkan boleh yakin. Benda ni kena cuba. Sebab tu saya cakap kena fokus dekat breakout, nampak breakout, tekan je. Benda ni kena cuba, benda ni kena train. Benda ni tak boleh sekadar belajar je, lepas tu korang cuma belajar, tengok, memang dia takkan jadi. Benda ni kena belajar, tengok, tekan.
Belajar, tengok, tekan. Tapi janganlah tekan saya saja. Tekan tu make sure kita tahu kita ada reason lah. Okay, ni memang zone breakout. Lepas tu dia nak masuk lah kali kedua. Dia nak masuk dah ni kali kedua, baru kalau korang tekan kat sini. Sebab apa guys? Dia auto accurate. Dalam zone breakout, datang kali kedua. Price tengok. Price dah datang dalam zone breakout. Kali pertama dah junam. Kali pertama junam. Okay, kali pertama junam. Kita dah tahu sini tempat dia mula jatuh. Kali pertama junam, sini tempat dia mula jatuh. So dalam zone ni adalah zone yang valid. Okay, kalau sini box biru ni kita marking disebabkan ada breakout. Lepas tu kali pertama dia jatuh. Okay, kali pertama dia jatuh macam ni. Kita dah tahu zone ni zone valid. Jadi bila price datang kali kedua, masuk dalam zone kita. Jangan risau, jangan takut, tekan saja sebab dia accurate. Okay, dia accurate. Sebab apa? Nombor 1 dah tunjuk, price dah jatuh. Nombor 2, datang dalam zone, accurate terus. Simple. Price masuk, tekan, layan jap dia punya sideway, junam. Okay, nak tanya sikit boleh ke? Apa dia? Yang second dia datang balik tu, kita kalau tengok M5 ni memang cuak kan. The best tengok time frame besar ke apa? Taklah, M5 ni untuk kita entry. Sekarang kita cakap pasal entry. Okay. Okay, lepas tu kita cakap lepas tu kita cakap kalau nombor 2 accurate betul lah. Okay, kalau nombor 2 accurate kita cakap breakout after accurate adalah accurate. Tapi kalau tengok tak ada breakout. Kalau tengok tak ada breakout. Betul tak? Sini nombor 1. Okay, nombor 1 dah junam. Betul? Price masuk kali kedua dalam zone breakout. Nombor 2 dia junam tapi dia tak ada breakout. Betul tak? Dia junam tapi dia tak ada breakout. Betul tak? Tengok ni. Nombor 2 junam, tak ada breakout. Tak ada breakout tu maksudnya apa? Dia kena breakout bawah ni kan? Faham tak? Dia kena breakout bawah ni. Ataupun dia at least kena breakout sini. Kalau dia breakout je, dia breakout up, breakout lagi up, jatuh bawah lagi. Tapi nombor 2 accurate, tak ada breakout. Betul tak? Bila nombor 2 accurate tak ada breakout, korang cuma boleh hentak je dekat sini. Hentak, junam bawah, angkat. Tapi kalau dia ada breakout, kalau daripada sini nombor 2 accurate, jatuh bawah ni ada breakout after accurate adalah accurate. Betul tak? Breakout after accurate adalah accurate. So far clear? Okay, so janganlah. So benda ni pun kena kenal pasti. Kena kenal pasti, lepas tu jangan buat silap dekat sini. Korang kena ingat balik. Nombor 2. Okay, nombor 2 tu maksudnya apa? Price datang kali kedua lah. Price datang kali kedua adalah accurate. Accurate maksudnya apa? Kalau dia masuk dalam zone breakout kita kali kedua, accurate, so maksudnya kita boleh tekan je. Okay, lepas tu kita cakap apa? Breakout after accurate. Kalau masa kita tengah jalan accurate nombor 2 kat sini, tiba-tiba dia jatuh bawah, junam, pecah lagi support. Pecah support maksudnya apa? Breakout after accurate adalah accurate. Price masuk dalam zone yang dia break, junam bawah. Clear? Clear? Okay, so sekali lagi explain. Okay, korang kena tengok betul-betul. Zone ni, okay, ini zone ni. Lepas tu korang tengok betul-betul, ni M5 ni. Okay, ni M5. Kita nak entry kat M5, betul tak? Okay, ini adalah zone breakout. Okay, ini adalah zone breakout. Betul tak? Price masuk dalam zone breakout. Junaman number 1. Lepas tu dia datang dalam zone kita balik.
Lepas tu semalam saya tengok ramai lagi orang yang tak yakin. Orang ramai lagi dalam grup kita cakap, oh Captain boleh tengokkan GJ tak? Boleh tengokkan GJ tak? Saya nampak je korang entry GJ tu, saya terus cakap this is second touch. Saya terus bagi signal, tekan saja, jalan. So that kind of confidence, that kind of keyakinan semua orang kena train. Dan saya tak boleh cakap apa-apa pasal benda tu, sebab benda tu kena datang dekat diri korang sendiri. Okay, bila banyak kali kita mencuba entry, kita tahu kita nak dapat pucuk entry di sini, entry, tekan, insya-Allah dapatlah layan junam dia tanpa floating. Okay, so saya pun ada floating, kita semua ada floating, tapi saya pun banyak train juga untuk dapat pucuk. Maksudnya saya tahu setiap kali dia masuk dalam zone, kita, okay, saya relax dulu sebab apa? Masuk je dalam zone kita jangan gelabah sebab masuk je dalam zone. Takkan tiba-tiba dia nak terus reject junam sampai bawah. Takkan dia nak terus melepaskan korang macam tu. Betul tak? Jadi dia akan main-main dulu dalam zone. Jadi tengoklah M5 bagi berapa batang candle. Tengok M5 bagi berapa batang candle dalam ni. Jangan cakap korang terlepas. Sebab semalam dia sideway kat sini sampai berapa jam? Sejam lebih, 2 jam. Takkan masa di tengah sideway 2 jam tu korang tak boleh nak entry. Mesti boleh. Jadi tak ada alasan lah kalau kita terlepas. Sebab lepas tu cara entry benda yang paling senang guys. Kita ada zone breakout, betul tak? Kita ada zone breakout. Zone breakout kita simple, confirmation tak ada, apa tak ada. Kita tahu price masuk je dalam zone breakout. Kita boleh tekan saja, junam ada. Betul tak? Lepas tu cara entry yang terbaik untuk breakout, entry saja dalam zone breakout. Okay, entry saja dalam zone breakout. Dia tak ada apa-apa confirmation lain. Tengok betapa senangnya kita dah jumpa dah resepi ni. Breakout. Lepas tu breakout ni ada everyday, dia ada dekat semua pair. Lepas tu walaupun kita trade satu pair, dalam pair tu ada breakout buy, ada breakout sell. Yang penting dalam zone saja kita entry. Okay, kalau kita nak buy pun dalam zone, kalau kita nak entry sell pun dalam zone. Sebab apa? Nombor 2 auto accurate, jangan takut, tekan je. Clear? Okay. Kita baca salah satu soalan korang ni. Soalan growing your account, nanti saya akan share. Captain, adakah JJ sedang membuat accurate nombor 2? Okay, kita tengok. Betul. Dia tengah buat accurate nombor 2. Zone breakout ni settle. Ini 2 settle. Okay, sebab dia dah number 1, number 1, number 2 settle. Okay, so kali ketiga pula dia masuk, sini ada zone yang dipecah. Price break out saja, datang balik dalam zone yang dia break, tekan saja. Betul, number 1 settle. Number 2 masuk dalam zone breakout balik, accurate, tekan saja sebab dapat instant. Okay, tapi kalau nombor 2 tak ada breakout, nombor 2 accurate, betul tak? Kalau nombor 2 kat sini, okay, kalau nombor 2 dekat sini, junam tanpa ada breakout. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan naik balik. Untuk cari mana? Mungkin cari atas mungkin cari atas tu. Betul? Cari atas ni untuk makan accurate nombor 2 di sini. Sebab apa? Sini ada accurate. Sini ada nombor 1. Sini nombor 2. Datang balik dekat nombor 2 sini. Junam bawah. Nampak tak apa saya nampak? Okay. Sekali lagi saya bagi tunjuk. Okay.
Saya nak korang semangat. Saya tak nak korang lemah. Okay. Sini ada zone yang ada break. Okay. Zone breakout ni dia tak ada satu je, dia ada banyak. Kalau sini ada, mungkin sini ada. Mungkin sini ada. Okay, korang kena clear tau pasal benda ni. Okay, so tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Sekarang ni, dia dah breakout, nampak? Price dah breakout. Masuk dalam zone yang ada break. Okay, masuk dalam zone yang ada break. Nombor 1 dah 76 kali pertama. Masuk lagi kali kedua, accurate, 76 juga. Tapi, kalau nombor 2, tengok betul-betul. Tapi, kalau nombor 2, okay, kalau nombor 2, Jun 6 tanpa breakout, maksudnya apa? Maksudnya dia masih lagi accurate. Dia masih lagi accurate, tapi dia cuma bagi instant je. Dia jatuh, Jun 6, instant, so kita angkat je. Sebab apa? Dia tak ada breakout. So setiap kali kita nampak dia tak ada breakout, maksudnya apa? Dia nak naik atas lagi. Simple. Tapi kalau dia ada breakout after accurate adalah accurate. Simple. Tapi kalau nombor 2 tak bagi breakout, maksudnya dia nak naik atas lagi. So, kena imagine benda ni. Benda ni kena imagine. Okay, benda ni kena imagine. Sebab apa? Atas pun ada zone lagi. Saya suka pakai candlestick. Sebab nampak lagi jelas. Tapi siapa yang selesa dengan line chart pun tak jadi masalah. Okay, so siapa yang selalu tengok line chart pun boleh tengok. Okay, so sini ada nombor 1. Sebab sini ada support and the break, sini ada support, sini semua ada zone and the break. Price break, masuk dalam zone and the break, 76. Betul? Price break, masuk dalam zone and the break, 76. Number 1. Okay, so sekarang ni kita tengok mungkin dia nak ambil breakout sini. Sini maksudnya apa? Sini maksudnya nombor 2 accurate. Sebab sini dia baru touch satu kali je. This area dia baru touch satu kali. 76. Masuk kali kedua, accurate, tekan saja. 76. Kena imagine, benda ni kena imagine, kena banyak lukis. Siapa yang ada iPad tu kena banyak lukis. Janganlah korang fokus dekat sini je. Jangan fokus dekat area sini je. Jangan fokus kat area sini je. Sebab apa? Atas ni pun ada breakout lagi. Ada breakout lagi yang dia belum pernah ambil lagi. Sini baru pertama kali dia touch 76. Kali kedua touch accurate, tekan saja. Lepas tu kalau daripada sini ada accurate, kalau daripada sini kita tekan accurate tu, lepas tu ada breakout. Maksudnya apa? Breakout after accurate adalah accurate. Jadi setiap kali breakout, makan dia punya pullback dalam zone dia break, 76. Makan lagi zone dalam zone yang dia break, 76 lagi. Boleh imagine tak? Korang faham tak benda ni? Okay. Saya nak keluar sekejap lah. Daripada kita ambil pemandangan sekejap kat luar. Relax. Ambil masa seminit, minum air, tenang-tenang. Kat sini hujan lah kat area cerah. Saya pun dah nak hujan lah kat sini. Okay. So dah nak hujan ni, korang doa lah banyak-banyak. Sebab dulu pun saya kalau nampak hujan je, saya memang selalu doa. Okay. So kita semua dah identify breakout. Okay. Betul-betul
cara entry breakout. Okay, cara entry breakout. First thing first, marking zone breakout. Korang tengok betul-betul Korang tengok betul-betul kita punya SOP entry ni macam mana. Tengok betul-betul SOP entry kita macam mana. Okay, berbanding orang yang pakai SND, berbanding orang yang pakai segala FIBO, supply and demand lah, apa benda lah. Susah. Okay, so kita dah jumpa benda yang paling senang guys. Kita dah jumpa benda yang paling senang. Cara entry breakout. Cara entry breakout, nombor 1, marking zone breakout. Nombor 1, marking zone breakout. Nombor 2, tunggu dalam zone breakout. Price masuk zone, entry terus. Price masuk dalam zone, boleh terus entry. Apa confirmation yang terbaik bila masuk dalam zone breakout? Tunggu ada rejection dalam zone ataupun sideways. Okay, dua benda ni pun penting juga sebenarnya. Tapi macam kita cakap, breakout mostly instant. Masuk ke dalam zone, tekan saja, jalan. Lagi-lagi bila dia adalah zone breakout baru yang kali pertama dia touch, dia terus jalan macam ni. Nampak? Price breakout datang kali pertama, tak ada banyak cakap, sideways sikit, jalan terus. Ini breakout punya power. Okay, this is the powerful of breakout. Price masuk je dalam zone, ada sideways sikit, ada rejection dalam zone, dia terus junam. Simple. Okay. Lepas tu, kita dah, nombor 1, kita dah marking zone breakout. Sebab apa? Kita dah nampak zone breakout, kita dah identify zone breakout. Nombor 2, kita tunggu je dalam zone. Tak perlu buat apa-apa, tunggu dalam zone. Selagi belum sampai dalam zone, tenang. Selagi belum sampai dalam zone, tenang. Nombor 3, price masuk dalam zone, ada rejection, ada sideways, baru entry. Simple. Saya nak tanya semua orang, faham ke tak faham? Saya nak semua orang cakap, faham Captain Arash. Bukan cakap. Chat box. Spam lagi. Saya nak tengok korang ni betul faham ke tak. Korang ni banyak main lah. Okay. So, lagi satu, saya nak cakap, saya pun tak tahu mana dapat nama Captain ni. Saya tak pernah suruh orang panggil saya Captain, tapi bila orang panggil, saya suka. Okay. Dengar. Okay. Nombor 1, kita dah marking zone breakout. Betul tak? Abang-abang, kakak-kakak, kita dah marking zone breakout. Nombor 2, kita tunggu dalam zone. Simple. Benda ni pun kena train. Okay, benda ni kena train. Dulu, saya nak belajar, saya nak trade breakout ni, saya dah tahu lah. Dia belum masuk dalam zone break. Dia belum lagi masuk dalam zone breakout. Tapi gatal sangat tangan nak tekan. Tapi kalau korang teruskan buat macam tu, memang sampai bila-bila lah kita susah nak grow. Benda paling penting sekali kita nak buat dalam mana kita nak trade breakout ni, kita kena make sure kita entry dalam zone breakout saja. Dan zone breakout tu kena marking betul-betul. Tak susah pun, marking je zone breakout tu. Ada support yang break, marking lah support yang break tu. Simple. Okay, lepas tu saya dah cuba cari SOP. Bukan saya keluarkan jangan ada orang cakap saya cuba claim pula pasal benda ni. Saya tak claim.
Tapi saya cakap apa? Saya cakap saya dah cuba rumuskan cara entry ataupun SOP breakout kita yang terbaik. Okay, SOP breakout kita yang terbaik. First thing first, kita marking saja zone breakout abang-abang, kakak-kakak. Lepas tu nombor 2, duduk, sit down and relax. Relax, tenang, tak ada apa-apa pun kita nak rush. Nombor 2, kita tunggu dalam zone. Selagi mana price tu belum masuk dalam zone, kita relax. Sebab itulah chart ni sepatutnya memberi banyak masa kepada kita. Kalau hari tu kita tahu, okay, aku dah nampak setup breakout ni. Kita dah bangun pagi, kita dah marking jap 5 minit, 10 minit. Okay, aku dah nampak setup breakout ni. Dan the rest of the day tu kita dah ada masa lah. Tak payah tengok chart, tengoklah sekejap-sekejap. Kalau kita nampak benda tu lagi 50 pips nak naik atas, kita buka lah chart tu setiap 30 minit. Untuk tengok, okay, dah masuk zone ke belum? Okay, dah nak masuk zone ke belum? Okay, lepas tu lagi kita tengok lagi 20 pips nak masuk zone, barulah kita fokus monitor dekat chart tu. Kalau benda tu lagi 50 pips, 80 pips, buat apa korang nak tengok termenung dekat zone korang tu lama-lama? Kan payah. Lepas tu jangan ada sifat yang tak sabar-sabar nak entry. Sekejap korang dah makin GBP USD, korang dah tunggu, okay, lagi 80 pips nak sampai dalam zone breakout. Lepas tu tiba-tiba korang cakap, aduh lama lah nak tunggu. Korang pergi cari pair lain pula. Sebab apa? Keinginan lepas tu rasa tidak sabar untuk entry, terlalu rush. So benda tu tak sepatutnya. Sometimes trading is also not trading. Maksudnya apa? Sometimes kita trade ni, kita perlu train diri kita supaya kita tak payah trade pun. Seorang trader sebenarnya bukannya sebab dia banyak trade. Seorang trader ni sebab kalau dia tengok chart tu, dia tak trade pun tak apa. Maksudnya apa? Dia cari yang quality je. Kita mesti kena cari yang quality. Janganlah breakout tu pula. Lain satu breakout tu, janganlah korang ambil breakout M15, breakout H1. Jangan ambil macam tu, kena breakout yang higher time frame. Okay? So, nombor 1, marking zone breakout. Nombor 2, tunggu dalam zone. Nombor 3, price masuk dalam zone, entry terus. Ada rejection, ada sideways dalam zone, itu adalah confirmation terbaik kita, entry saja. Clear? Okay. So, nombor 4. Okay, nombor 4. Breakout yang jatuh. Breakout yang jalan breakout yang jalan kali pertama. Breakout yang jalan kali pertama pun dia kena always follow SOP. Korang janganlah ingat breakout yang jalan kali pertama ni korang nak hold sampailah 1000 pip. InsyaAllah tak dapat. Okay, so back to the daily target balik. Daily pips. Korang nak berapa? Breakout yang jalan kali pertama ni nak ambil berapa pips? Contoh saya nak ambil 50 pips. Saya target lah, boleh tak dia nak ambil 50 pips? Kalau boleh. Tapi semua benda ni kena ikut korang punya target masing-masing juga. Okay, so nombor 5. Breakout nombor 2. Breakout nombor 2 ni apa? Breakout yang masuk dalam zone kita kali kedua. Okay, adalah accurate. So maksudnya boleh hentak. Okay, breakout yang datang kali kedua dalam zone kita adalah accurate. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh hentak, tekan. Faham? Okay, lepas tu last kali. Ayat ni power. Okay, ayat ni power dan tak ramai orang notice pun benda ni. Okay, macam mana kita nak tulis Okay, nombor 6. Nombor 2 accurate. Okay, nombor 2 accurate bila kita dah tekan. Okay, bila kita dah tekan, sometimes dia akan jadi instant. Instant ni maksudnya apa? Dia cuma junam dalam 30 pips, 20 pips, 30 pips, 20 pips ataupun 40 pips, lepas tu dia naik balik. Okay, tapi kalau nombor 2 accurate, breakout after accurate adalah accurate. Ini benda yang korang kena faham. Okay, ini benda yang korang kena faham. Yang paling penting untuk kita faham adalah benda ni je.
Okay, benda yang paling penting, SOP kita. SOP breakout kita. Ini saja. Cakap dengan saya, susah ke benda ni? Cakap dengan saya, SOP kita susah ke? Abang-abang, kakak-kakak, kalau selama ni kita tengok orang ajar sedikit ada confirmation engulf fail, ada confirmation engulf bearish, ada confirmation line chart terbalik, ada confirmation line chart jadi kepala Ottoman, macam-macam dia buat segala bentuk dekat line chart tu, dia buat ikut suka hati dia. Line chart ni boleh berbentuk macam ni. Okay, dia buat trend line dia, line chart pula. Dia buat trend line dia. Okay, dia buat trend line dia, bentuk rumah pun ada. Saya lukis sikit bentuk rumah kalau jadi lah, sebab saya tak pandai sangat pakai segala benda ni. Bentuk rumah Macam ni punya pun ada. Saya tak tahu bentuk rumah macam mana, tapi orang buat macam ni, ini confirmation. Lepas tu benda ni pening untuk saya memang takkan pakai pun benda ni. Jadi kita jangan tercampur pula dengan breakout. Korang kena tahu SOP breakout ni sangat-sangat jelas, sangat-sangat simple. Jangan nanti dekat dalam zone breakout korang pergi tarik trend line ikut suka hati, lepas tu sedapkan hati sendiri, oh dia dah masuk trend line aku ni, okey sekejap lagi dia drop reject. Memang jahanam. Memang jahanam dengan segala SOP yang kita belajar, dan benda tu insya-Allah takkan jadi. So saya dah cakap lagi sekali, kita punya SOP adalah ini saja. Kita tak ada confirmation guys. Kita tak perlu ada confirmation. Kita tak perlu tunggu candle siap. Kita tak perlu tunggu apa-apa. Kita tahu masuk dalam zone break. Kita dah tahu masuk dalam zone breakout, tekan saja. Masuk dalam zone breakout, ada sideways, ada rejection, tekan saja. Melainkan kalau dia masuk dalam zone kita dalam keadaan contoh kita nak sell. Okay, kita nak sell dekat dalam ni. Okay, tengok ni. Kita nak sell dalam ni. Okay, kita nak sell dalam box ni. Okay, lepas tu keadaan dia datang dalam zone kita dalam keadaan daily ataupun H4 tengah bagi sebatang macam ni. Kita dah tahu lah, ni zone merah ni. Zone merah ni adalah apa? Adalah zone sell. Contoh. Zone merah ni adalah zone sell. Lepas tu price datang dalam keadaan dia tengah bagi sebatang macam ni. Dia masuk dalam zone kita dalam keadaan dia bagi sebatang macam ni. Takkan tiba-tiba dia masuk dalam zone lepas tu dia nak terus reject sampai bawah. Betul tak? Takkan dia masuk je dalam zone kita. Dia masuk je dalam zone kita ni, nampak? Masuk je dalam zone kita, touch. Takkan dia terus nak reject sampai bawah. Betul? So benda ni pun kena smart. Benda ni macam ni kena smart. Sebab market ni nak manipulate kita senang je. Tapi kita tahu lah kalau dia masuk dalam zone kita, dalam keadaan dia tengah bagi strong ke atas macam tu, better tunggu dulu. Kita kena make sure dia ada rejection dalam zone. Lepas tu kalau itu adalah candle H4, kalau sini adalah candle H4, kita tunggulah candle H4 ataupun H1 baru siap, barulah kita entry. Yang penting kalau ada rejection dalam zone, ada sideways dalam zone, itu adalah confirmation terbaik kita. Kita entry, tekan saja J6. Betul. Sebab apa? Kita tak tahu kalau dia masuk dalam keadaan macam ni, walaupun ini adalah zone kita, dan dia naik dalam keadaan macam ni untuk pullback dalam zone kita, kita tak tahu. Yang dia mungkin nak spike sikit atas ni, baru dia J6. Jadi kalau korang dah hentak masa dia tengah bagi strong buy macam tu, insya-Allah MC. So kena smart benda ni, kena smart. Okay, kita dah tahu lah, kita punya SOP paling senang. Kalau orang jumpa benda ni, orang akan cakap benda ni basic, tapi basic is king. Basic tetap advance. Basic tetap advance. Sebab apa? Dalam forex ni saya tak nak tahu pun segala macam teknik, saya tak nak tahu pun segala macam apa. Saya cuma nak benda paling senang untuk saya trade, dan saya cuma nak biru. Kita semua nak biru. Dan macam saya cakap, dalam program ni bukan untuk saya tunjuk segala magic teknik ke benda-benda teknik, segala macam teknik yang korang nak belajar. Dalam program ni saya nak tunjuk korang macam mana korang nak konsisten, macam mana korang nak biru. Macam mana kita nak konsisten, macam mana kita nak biru. So SOP kita dah paling senang dah. SOP kita dah sangat-sangat senang di sini. Marking zone breakout, tunggu dalam zone, price masuk zone, entry. Simple. Okay, so mari kita cari lagi satu pair yang ada breakout. Korang bagi saya satu pair yang ada breakout yang memang betul-betul
handsome, yang memang betul-betul champion. Macam gol semalam dia reversal, dia bukan breakout. Kita tak nak gol. AUD cat. Okay, kita tengok dia punya USD CHF. USD CHF. Okay. Korang tengok ya. Korang tengok benda ni betul-betul. Sini ada zone yang ada break. Betul. Sini ada zone yang ada break. Price, break resistance. Betul. Dia dah break sini, dia break sini. Lepas tu dia pun ada break sini. Okay, bila price break, takkan dia turun nak retest bawah ni. Betul tak? Takkan dia nak turun retest bawah ni. Sebab sini dia dah break dulu. Sini dia dah break dulu, lepas tu dia break sini. Lepas tu baru dia break sini. Tapi price, dia dah break nombor 1, lepas tu dia break lagi sekali. Dia break lagi atas. Bila dia break lagi atas, takkan dia turun nak retest bawah. Betul tak? Bila dia dah break saja, nombor 1 dah break, nombor 2 dah break, takkan tiba-tiba dia nak retest bawah ni pula. Takkan dia turun nak retest sini. Kena jelas. Mestilah dia nak retest yang berdekatan dulu. Mesti dia nak retest kat situ dulu. Jadi, tengok apa dia buat. Tengok apa dia buat. Price break, dia mesti kena retest berdekatan dia dulu. Bila dia dah retest berdekatan dengan dia, barulah dia nak naik. Okay, lepas tu korang kena jelas. Tengok ni betul-betul. Tengok ni betul-betul. Okay, saya akan cuba buat dia lagi clear. Okay. Bermula daripada sini. Bermula daripada situ, price dah break sini, betul? Dia dah break. Price break saja nombor 1. Lepas tu kita ingatkan dia nak pull back. Tapi dia tak pull back, dia terus break lagi. Bila dia break lagi, sini pun dia break. Betul? Area ni pun dia break. Bila dia break, dia wajib retest berdekatan dengan dia dulu. Retest berdekatan dulu. Dia dah break, retest berdekatan dulu. Bila retest berdekatan, nombor 1 jalan. Betul? Nombor 1 jalan. Datang kali kedua dalam zone breakout. Datang kali kedua dalam zone breakout. Dengar. Datang kali kedua dalam zone breakout. Nombor 2. Accurate, tekan saja, jalan. Tapi nombor 2 tak ada breakout. Bila nombor 2 tak ada breakout, maksudnya apa? Maksudnya dia nak jatuh bawah lagi. Maksudnya dia nak jatuh bawah lagi. Ambil bawah. Okay. Nombor 2 dah jalan. Jalan. Kenapa dia tak ada breakout? Sebab apa? Dia nak jatuh lagi bawah lah. Tapi kalau dia ada breakout, nombor 2 accurate terus breakout, maksudnya breakout after accurate adalah accurate. Masuk dalam zone breakout, tekan lagi, terbang lagi. Tapi nombor 2 accurate, dia tak ada breakout. Betul tak? Nombor 2 accurate tak ada breakout. Nombor 2 accurate tak ada breakout. Tak ada breakout, dia cuma bagi buy sekejap, lepas tu dia junam. Bila dia junam, dia ambil bawah pula. Bawah pun ada zone breakout. Betul tak? Bawah pun ada zone breakout. First time dia touch. Price breakout, datang kali pertama masuk dalam zone breakout. Datang kali pertama masuk dalam zone breakout, tekan saja buy. Nombor 1 buy. Jadi bila dia buy, dia nak mungkin ambil mana? Mungkin dia ambil sini. Buy, touch dalam zone breakout sell, touch dalam zone breakout sell, junam. Dia masuk lagi dalam ni, kali kedua accurate, tekan saja, tekan. And let's say kalau dia pecah, breakout after accurate nombor 2 adalah accurate. Masuk balik dalam zone, terbang. Clear? Tapi kalau nombor 2 tak bagi macam tu, okay, tengok ni. Sekarang ni dia dah ambil sini. Price dah pull back balik masuk dalam zone, dia dah jalan. Kalau dia jalan mungkin dia ambil situ, ambil breakout sell tu, junam. Lepas tu nombor 2, kalau dia masuk balik dalam zone kita, tekan saja accurate, jalan.
Tapi kalau dia tak boleh nak break out, dia tak ada break out, insya-Allah daripada sini ataupun daripada area situ, dia junam ke bawah. Pecah, ambil bawah sini pula. Korang clear ke tak clear? Korang happy tak dapat belajar benda paling senang dalam hidup ni? Okay, saya harap saya dah membuat korang happy lah. Saya harap selama 4 hari ni saya dah buat korang happy sebab breakout ni benda yang paling best lah guys. Benda yang paling best, benda yang paling senang. Tak ada macam-macam kesusahan pun dalam setup breakout ni. Semuanya senang-senang belaka. Semuanya senang-senang belaka. Lepas tu kita dah lah tak ada apa-apa guys. Kita tak pening lah. Saya tak suka benda yang pening. Saya suka benda yang sangat kemas, sangat handsome. Benda yang sangat cantik. Jadi saya pun marking pakai benda ni je. Saya marking pakai benda ni, lepas tu pakai kotak ikut colour kesukaan saya. Simple. Ini saja saya punya format. Saya tak ada trend line, kita tak akan pakai trend line, kita tak akan pakai Fibonacci ke apa segala benda ke. Dan diharam sama sekali orang pakai indikator. Itu je saya cakap. Okay, sebab ini adalah cara entry tersenang. Ni kalau duduk dalam hutan ke, kalau korang nak pergi lepak mana-mana, lepak pulau ke, nanti kalau dah boleh pergi kat pulau pun kita boleh trade. Sebab apa? Kita punya equipment hanya kotak ni dengan line merah ni je. Simple. Setiap kali ada breakout, nampak price breakout sini. Price breakout, datang balik dalam zone breakout, tekan saja. Lepas tu kita cakap dalam breakout buy, janganlah korang ingat korang pergi tekan buy kat sini, lepas tu korang hold sampai kiamat. Sebab korang target dia boleh pecah atas tu. Kan pisang penat. Sebab apa? Price sampai sini, naik, masuk dalam zone ni, wajib retest. Wajib retest abang-abang, kakak-kakak yang saya hormat. Masuk dalam zone breakout sell, wajib retest, junam, masuk balik dalam zone ni, insyaAllah. Kalau dia masuk balik dalam zone ni, nombor 2 accurate, tekan saja, hentak saja, angkat lagi atas ni. Just as simple as that. Itu saja. Dalam breakout buy, ada breakout sell. Always monitor breakout. Kalau kita fokus dekat setup reversal, kita akan tunggu apa? Masuk, kalau kita tunggu setup reversal, kita nak kena tunggu candle ni masuk atas ni, lepas tu baru nak sell kat atas ni sebab reversal lah, baru kita expect dia junam apa benda semua, lepas tu kita nak makan breakout pun kita tak pandai. Sekarang ni breakout kita boleh makan banyak kali. Satu pair ni kalau kita nak fokus kat USD /HF je pun boleh. Kita dah buy dekat sini, hold lah sampai atas ni. Kalau nak hold. Sebab apa? Kita tahu dia mesti nak ambil punya breakout sell ni. Hold sampai atas ni. Masuk je atas ni, dia dah start reject, close lah. Dah close, entry sell pula. Entry sell pula sampai sini. Okay, dah entry sell. Nombor 1 entry, nombor 2 entry. Nombor 3 nak buy balik, buy lah. Buy. Lepas tu kalau dia tak boleh nak, lepas tu kalau nombor 2 accurate tu tak ada breakout, close lah profit kat sini. Close profit dekat sini. Lepas tu kalau dia junam, dah settle. Tapi yang penting dalam satu pair pun korang dah boleh makan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ikut apa yang dia buat lah. Saya nak korang betul-betul clear dengan breakout ni. Dan breakout ni dia tak susah pun guys untuk difahami. Saya percayalah kalau habis je program ni, kalau korang tengok kita punya video sekali, 2 kali, atau korang tengok balik video tu, refresh balik mana part-part pasal breakout ni, korang janganlah ambil part yang mana saya tengah cakap-cakap. Ambil part mana yang saya tengah explain pasal breakout ni. InsyaAllah kita punya mata akan terbiasa dengan breakout. Buka saja chart, tak perlu ada marking. Buka saja chart macam ni, tak perlu ada marking. Kita dah automatic nampak breakout. Buka saja chart macam ni, kita dah automatic nampak breakout. Simple. Macam mana? Macam ni lah. Dah nampak terus breakout. Simple. Clear tak? Kita tak perlu nak fokus dekat sini. Area ni kita dah tak payah nak fokus dah. Sebab apa? Kita nak fokus dekat area current price je.
So dekat area current price ni dah ada breakout buy, makan buy. Lepas tu sini ada breakout sell, makan sell pula. Sini dah tak payah fokus dah boleh tutup. Noise. Macam mana semua orang? Korang dah ready belum nak jadi orang kaya lepas ni? Kalau tak kaya pun tapi konsisten, ada gaji hari. Ada gaji hari yang boleh duduk rumah dah tak payah. Ready Kak? Captain, time news Captain pakai breakout je ke? Tak tahu. Kadang time news saya berdala, saya nampak dia boleh buy, saya buy je sebab news ni tak ada breakoutnya dah. Dia dah jalan breakout dah. Cuma kena entry berhemah kalau news ni. Saya dah ready menempuh dugaan sebenar. Make sure korang ready. Make sure korang ready. Sebab breakout ni dia tak ada sebab pun korang MC tiba-tiba. Kalau saya tak reversal tu mungkin ya. Korang nak kena tunggu apa? Kat saya tak reversal ni korang nak kena tunggu confirmation lah. Perubahan arah lagi. Lepas tu price tu macam tu macam ni, macam tu macam ni. Baru korang boleh entry. Ni kita entry dalam zone breakout. Simple. Kalau zone tu sebesar 10 pip, korang layer sebesar 10 pip tu pun tak jadi masalah. Sebab apa? Dia mesti jalannya. Tapi yang penting dalam zone breakout. This is problem yang saya dah solve lah. Untuk saya punya masalah dengan chart ataupun masalah saya in trading, saya dah solve sendiri pakai teknik ni je. Saya cakap terus terang, saya pakai teknik ni je. Dah tak ada benda lain dah yang saya pakai. Kalau orang cakap ini saya tak weekly lah, saya tak daily apa benda semua. Kalau saya tak weekly dengan daily tu bukan breakout, saya tetap tak ambil. Lebih baik saya makan dekat breakout H4 senang. Kalau orang bagi saya tak weekly, saya tak daily, nak kena tunggu lagi saya tak weekly, saya tak daily, saya ignore je. Lebih baik saya makan dekat setup breakout H4 ataupun lower time frame lagi. Yang jelas, yang kita boleh nampak. Clear tak benda ni? Berapa lama pengalaman cap untuk kuasai teknik breakout? Sekejap je. Sepatutnya benda ni tak sepatutnya ambil masa lama. Saya betul-betul kuasai breakout ni dalam sebulan lebih. Masa bulan Februari tahun ni. Itu pun kalau sebelum tu, kalau Januari, kalau Disember lepas saya tak banyak main, insyaAllah saya dah shortcut dah perjalanan saya. Perjalanan saya ni sampai jadi macam ni ambil masa dalam 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, 7 bulan daripada tahun lepas PKP saya start belajar trade sampailah sekarang. Sepatutnya kalau daripada tahun lepas tu saya betul-betul fokus. Sebenarnya perjalanan saya 3 bulan, 4 bulan dah shortcut dah. Dah shortcut, dia dah laju. Tapi saya banyak main. Saya banyak loss dulu. Lepas tu bila dah loss baru nak belajar. Sama lah macam kita juga. Dah kena baru nak belajar. Dah accident baru nak belajar macam tu. Dah langgar tembok baru belajar. Tapi saya dulu belajar sendiri-sendiri. Tak ada orang yang monitor saya yang cakap dengan saya macam ni. Tapi kalau korang saya dah cakap macam ni, korang jangan ignore pula sebab benda ni penting. Okay, lagi sekali saya ingatkan abang-abang, kakak-kakak, SOP breakout. This is our SOP. SOP kita takkan ada siapa pun boleh ubah. Sebab benda ni sangat senang. Jangan kalau ada orang masukkan SOP yang lain, benda tu dah jadi tak valid. Kita cakap apa, makin dalam zone breakout, tunggu dalam zone breakout. Price masuk dalam zone, entry saja. M1, M5. Settle. Abang-abang, kakak-kakak, berjayalah korang dunia akhirat menggunakan breakout. Simple. Okay. Besok kita ada topik yang best. Macam mana kita nak grow account kita. Macam mana kita nak make sure kita ada account management yang betul. Macam mana kita nak make sure kita ada compounding account yang betul. Tak kisahlah daripada 10 USD ataupun 20 USD pun tak jadi masalah. Yang penting kita pun, kalau kita dah belajar breakout ni pun, tak penting juga kalau kita tak ada belajar compounding account kita. Maksudnya kita cuma bergantung harap kepada satu account je. Jadi kalau kita boleh compound beberapa account, sekarang ni kita dah master breakout. Dengar. Sekarang ni kita semua dah master breakout. Okay? Kita semua dah master breakout. Jadi kalau kita master breakout, kita guna satu account. Lepas tu kalau account tu kita masuk dekat pair slow, okay? Setup breakout ni dia dah setup instant. Jadi kita tak nak terlepas any kind of setup. Kita tak nak terlepas any kind of setup breakout. Jadi kalau satu account kita dah layan, contoh kita layan Euro/F punya breakout. Euro/F ni dah lah pair yang slow juga kadang. Dah lah pair yang slow. Lepas tu Euro/F ni kita ambil setup breakout. Lepas tu dia bagi kita 20 pips. 20 pips selama 3 jam. Nak pergi 20 pips ni 3 jam, contoh. Okay? Nak pergi 20 pips ni 3 jam.
Dah melepas 3 jam, dah penat nak melayan EuroShares punya 3 jam. Penat. Lepas tu kita tengok pair-pair lain, GBP, USD, GBP, JPY semua set up breakout yang kita nampak tapi kita tak masuk. Tapi set up tu dah jalan 50 pips, 60 pips kan rugi. So besok kita akan masuk dekat compounding account. Compounding account ni pun saya belajar sendiri. Saya try, saya cuba, lepas tu saya cuba dapatkan team yang terbaik. Besok kita akan masuk dekat topik tu. Tapi kalau saya nak bagi korang tease sikit, kalau korang ada 2 account, bolehlah masuk pair lain. Bolehlah masuk pair GBP USD. Setiap satu account ni contoh, korang memang dah biasa sangat deposit 50 USD. Tak jadi masalah. Sini 50 USD. Sini pun 50 USD. Tak ada saya cakap korang kena deposit 50 USD dekat satu account. Account kedua ni korang pergi bantai 100 USD. Kalau korang dah biasa deposit 10 USD pun tak jadi masalah. Sebab dulu saya make sure diri saya ni daripada 10 jadi 100, 100 tu jadi 1000. Barulah saya deposit besar sebenarnya. Sebenarnya masa saya dah start loss tu, saya mula dengan 10 USD balik, lepas tu saya jadikan 100, 100 tu jadi 1000 dan baru saya compound. Tak ada pun setiap satu account tu saya terus bantai deposit 1000 USD, 1000 USD, 1000 USD. Sebab kita nak belajar kan. Melainkan kalau kita ada duit betul, okey, tak apa, deposit ikut suka hati anda. Clear? Okay, lepas tu mana yang saya ada tertinggi suara ke dekat korang ke, minta dimaafkan. Okay, tapi dia tak lain tak bukan kalau nak bagi korang nampak benda ni je. Okay, lagi apa pair? Kita tengok pair last GBP CAD ada tak breakout. Okay. GBP CAD sini ada resistance break. Betul? Price breakout datang, Okay. Tengok ni. SOP simple. Okay. SOP simple. Nampak ni. Sini ada resistance yang ada break. Setiap kali dia ada breakout je, marking zone yang ada break. Price break, masuk balik dalam zone, tekan. Datang kali kedua, accurate, tekan saja. Okay, sangat simple. Lepas tu korang tengok macam mana korang nak entry dalam zone. Tengoklah macam mana nak entry dalam zone. Abang-abang, kakak-kakak, simple. Tengoklah macam mana dia terbang. Tengok macam mana GBP CAD ni terbang. Dia dah breakout saja. Dia dah breakout, dia dah close body atas tu. Dia datang balik masuk dalam zone breakout. Inilah yang kali pertama yang kita cakap, masuk dalam zone breakout. Kadang-kadang dia tak banyak cakap. Number 1, jalan terus. Nombor 1, jalan terus. Nampak? Masuk saja dalam zone breakout, tak ada apa-apa confirmation. Tak perlu tunggu candle siap ke apa benda ke, dah masuk dalam zone breakout. Orang dah berani tekan je. Sebab itu zone breakout. Orang tekan. Bye. Jalan terus. Lepas tu, masuk lagi dalam zone kita kali kedua. Masuk lagi dalam zone kita kali kedua, tengok. Masuk saja dalam zone kita kali kedua. Ada sideway, ada rejection macam ni. Tekan saja sebab nombor 2 ada apa? Nombor 2 ada AQ. Nombor 2 ada accurate. Masuk dalam zone. Nombor 2, tekan saja. Fly. Tapi nombor 2 tak ada breakout after accurate. Nombor 2 tak ada breakout after accurate. So, mungkin dia jatuh bawah. Cuma kat sini boleh monitor lah. Sini pun ada je zone yang dia break. So, kita tengok dulu macam mana GBP CAD ni. Tapi yang penting, apa yang saya cuba sampaikan daripada semalam. Saya cuba untuk sampaikan nombor 1, nombor 2 ni kita tak nak miss. Kita tak nak dengar lagi orang cakap, ya Allah dah marking, lepas tu tak entry. Sebab apa? Terlepas. Saya tak suka dengar macam tu sebenarnya. Sebab kalau kita boleh terlepas, maksudnya kita tak betul-betul nak lah benda tu. Kalau kita boleh terlepas, maksudnya kita tak betul-betul nak. Jadi kalau kita dah jumpa setup breakout, kita kena make sure kita tak terlepas. Kita kena make sure kita tak terlepas. Okay, untuk GBP CAD ni.
Price break, nampak? Price breakout, datang balik dalam zone. Price breakout, SOP simple. Nampak ada breakout, marking zone breakout, tunggu dalam zone breakout. Bila kita tunggu dalam zone breakout, dia dah masuk dalam zone breakout kita, tekan buy saja. Bila kita tekan, dia dah naik, kita dah complete kat sini. Kita tak perlu hold pun sampai atas tu. Kita tak perlu hold pun sampai atas ni. Kita dah cakap instant lah. Tapi siapa yang berani hold, yang memang tahu yang dia memang akan pacak lagi ikut. Itu semua kreativiti masing-masing, style masing-masing. Tapi yang penting SOP kita jaga lah. Kalau kita dah jaga, kalau kita dah memang ada daily pips, daily target tu apa benda semua, follow dulu for now. Follow dulu. Tapi ke siapa yang dapat lebih tu bonus. Okay. Nombor 1, dah jalan. Nombor 2, semalam kita cakap, datang dalam zone kita. Datang dalam zone kita dalam keadaan macam tu. Itu pun salah satu benda yang kita boleh nampak juga. Kita dah tahu dia masuk, dia dah start untuk masuk dalam zone kita dalam keadaan menurun macam tu. Dia bukan dalam keadaan sebatang. Okay, dia bukan dalam keadaan sebatang. Dia menurun macam tu. Okay, so kalau dia dah turun macam tu, nombor 2, accurate. Nombor 2, accurate. Bila nombor 2 accurate, jalan terus, betul? Bila dia jalan, ada breakout tak? Breakout after accurate adalah accurate. Nampak sini ada breakout. Breakout after accurate adalah accurate. Jadi bila dia masuk saja dalam zone ni, kita tekan saja. Clear? Abang-abang, kakak-kakak, breakout after accurate. Nombor 2, accurate, betul tak? Nombor 2, accurate. Price breakout. Price breakout. Breakout after accurate adalah accurate. Maksudnya apa? Bila ada breakout after accurate, tunggu dia masuk dalam zone yang dia break, tekan saja. InsyaAllah, fly. Just as simple as that. Faham? Lepas tu macam saya cakap, kita kena always fokus dekat winning rate kita. Winning rate kita 90%, abang-abang, kakak-kakak. Lose rate only 10%. Simple. Dia dah tak ada apa-apa benda lain dah. Lepas tu cara korang nak entry pula, macam saya cakap tadi, buka lah M5, buka M1 saja. Buka M5, buka M1. So kalau kita nak entry dalam zone breakout, okay, janganlah kita entry masa dia tengah macam ni. Janganlah kita entry masa dia tengah junam macam ni, kita nak entry. Bagilah nampak ada rejection sikit. Kalau betul pun nak entry lah masa dia tengah ada rejection, entry buy bawah ni. Buy. Janganlah masa dia tengah naik korang buy. Jangan masa dia tengah dah naik macam ni korang buy. Korang kena make sure korang ada keyakinan dalam zone tu. Korang kena make sure korang ada keyakinan dalam zone ni untuk korang layer tekan. Janganlah korang dah tahu itu zone breakout. Janganlah kita semua dah tahu dalam ni zone breakout. Nampak? Kita semua dah tahu ini zone breakout. Nampak ni? Daripada line ni sampai line ni kita dah tahu ini zone breakout. Lepas tu korang punya tak yakin tu, korang bagi dia jalan dulu. Baru sibuk nak entry atas ni. Jangan. Kita dah cakap entry kena dalam zone. And let's say kalau dia pecah bawah sekalipun, cut terus. Sebab apa? Kalau kita trade setup breakout, kita punya kekalahan 10% je insyaAllah. 10% je. Winning kita mesti 90%. Tapi untuk korang dapatkan 90% winning rate tu, mesti trade breakout saja. Sebab banyak lagi teknik lain yang boleh bagi korang macam-macam juga. Tak ada masalah pun pasal teknik ni. Tapi teknik lain memerlukan banyak macam-macam confirmation, memerlukan korang belajar banyak-banyak benda. Engulf fail lah, bearish fail, fake out, fake breakout. Benda-benda macam tu. So kita tak nak pakai benda-benda yang memeningkan kepala kita. Saya suka benda yang very simple, and this is the simplest way yang saya jumpa. So saya nak tahu korang nak ikut ke tak. Okay, so
Take 5, minum air jap. Kita ada last topic. Take 5 dulu, minum air. Saya dah kat last DJ, saya nak hentak benda lain. Apa dia? Saya dah kat last DJ, profit hari ni negatif 55, saya nak hentak benda lain. Mantap. Tapi tak revenge market lah. Kalau first touch tu jauh Cap, yang second touch tu kira valid juga. Macam mana? Kan kita cari breakout yang first touch kan. Second touch tu lepas tu dia macam jauh yang first touch tu. Kira boleh dikira valid juga. Tak faham. Sekejap saya type. Take 5, relax. Kita tak nak orang stres. Cap, UJ Cap. Okay. Oh, EU pun ada breakout Tekan saja. EU buy now ke tu? EU buy now ke tu? Tapi kena tengok lah, walaupun dia breakout, kita monitor kalau dia ambil sini, kalau dia naik, okay, bawah ni pun kena monitor, bawah ni pun belum ada yang dia pernah ambil lagi. Tapi simple method, breakout saja, masuk dalam zone breakout, buy saja, naik. Just as simple as that. Kena yakin kat sini. Yakin dekat breakout, masuk dalam zone breakout, tekan saja buy, naik, angkat, tekan, angkat. Tapi make sure entry dalam zone yang ada breakout saja. Cumanya macam ni. Tengok kalau dia naik kan, kalau EU ni naik, dia mesti kena ambil support yang dia break, betul tak? Kena imagine. Kalau dia naik, dia mesti kena ambil support yang dia break, betul? Dia mesti kena ambil support yang dia break. Dia ambil sampai sini, baru dia junang balik. Tapi kalau korang tengok, sebelah sini ada shade, sebelah sini ada shadow. Jadi takut dia memang jatuh bawah sini, lepas tu dia naik, ambil shadow. Dia tak shadow je. Dia tak shadow terus junang ambil bawah ni pula. Macam tu. Itulah benda yang kena hati-hati juga. Tapi kalau dia hukum malam dia, breakout, masuk balik dalam zone breakout, tekan saja, buy. Sebab apa? Ini adalah satu-satunya confirmation.
Ini adalah salah satu confirmation tersenang. Sebab apa? Dia dah buat sideway dan rejection di dalam zone. Dia dah buat sideway and rejection di dalam zone. So insyaAllah flight. Clear ke abang-abang, kakak-kakak? Okay, kejap Kita tak ada topik sangat. Ni last dia, korang dengar je apa saya cakap. Kejap Janganlah korang dah nampak EU ni korang nak tekan sekarang. Takut tak jalan. Tenang. Time dia pun ada. Dia bukan nak saja-saja tekan je. Euro market pukul 2 open kan Cap? Okay. So, kata-kata terakhir daripada saya. Okay. Kata-kata terakhir daripada saya. Okay. Dengan betul-betul. Breakout. Wajib jalan. Okay, benda ni kena yakin. Always live in yakin. Okay, breakout wajib jalan. Janganlah kita nampak breakout, kita cuma marking dan sekadar tengok sampailah 2-3 bulan kita cuma marking dan kita cuma tengok tanpa kita mencuba. Okay, so kalau kita nak cakap pasal cuba, dia ada macam-macam risk. Mungkin kita akan loss, mungkin kita salah entry, mungkin kita terlebih entry lebih pada margin ke apa benda ke, dia macam-macam risk yang akan berlaku. So kita jagalah benda tu, kita train diri kita, at least kita cuba, biar gagal mencuba daripada tidak mencuba. Okay, sebab apa? Kalau kita dah tekan, gagal, tekan salah, mungkin cara entry kita yang salah. Okay, tapi setup tu dah betul. Sebab apa? Kita dah ada confirmation dekat sini. Okay, kalau kita buka mana-mana pair pun yang ada breakout dia mesti jalan. Dia takkan tiba-tiba ada breakout resistant, tiba-tiba dia pecah bawah pula. Dia mesti kena jalan dulu dekat tempat breakout tu. Dia mesti kena masuk balik dalam zone breakout, jalan macam biasa. Kalau dia nak junam sekalipun, kita akan nampak selepas itu nanti. Okay, so korang kena tahu breakout wajib jalan. Lepas tu kena always yakin. Okay, tulisan merah ni nampak macam apa pula. Okay, kena always yakin. Okay, bila kita dah yakin, barulah kita boleh ada result. Bila kita yakin, maksudnya apa? Automatik kita akan try. Okay, semua benda yang saya cakap dengan korang ni adalah semua benda yang saya buat. Saya takkan cakap benda ni tanpa saya buat pun. Okay, so kalau kita dah yakin, kita dah cuba, insyaAllah benda tu jadi. Okay, tapi kalau kita cuma yakin, lepas tu kita tengok sekadar untuk tahu setup, tak apa. Kalau setakat seminggu, 2 minggu ni korang nak observe, nak tengok betul-betul, nak train ke apa benda boleh. Tapi kalau selagi mana korang tak cuba, selagi itulah kita tak grow. Selagi mana kita tak cuba, selagi tu kita tak grow. Okay, so bila kita yakin, kita try dan only kita ada result. Lepas tu ingat SOP breakout. SOP breakout tadi kita ada 3 je. SOP breakout ada 3. Apa dia? Marking zone breakout, tunggu dalam zone, price masuk zone, entry saja. Dan bila kita nampak ada rejection, ada sideways, tekan saja. Okay, ada sideways, ada rejection, tekan. Jadi bila kita tekan,
kita akan dapat result. Okay, sama ada result tu gagal ataupun salah, ataupun cara entry kita salah, itu semua bergantung. Okay, so yang last kali, okay, last kali SLP breakout, okay, yang last kali, ingat balik daily target. Okay, ingat balik daily target. Okay, jangan letak nombor-nombor yang tak logik, letak nombor-nombor yang kita rasa kita boleh dapat, yang logik untuk everyday kita achieve. So automatic kalau account kita dah mula membesar, automatic kita punya daily target pun akan membesar. So saya mula daripada 100 USD and then I go for 500 USD a day and then I go for 1000 USD a day and now I go for 3000 to 5000 USD a day. So kalau saya dah dapat 3000 4000 USD satu hari dah cukup dah untuk cover saya punya happiness. Dah cukup dah. Takkan gaji kita sehari 12,000 tak bersyukur mesti okey. Tapi before saya dapat achieve 3,000 hingga 5,000 USD satu hari tu, saya bersyukur dulu dengan 500, bersyukur dulu dengan 100, bersyukur dulu dengan 1000. Okay, so yang last kali tak ada apa pun saya nak cakap, always bersyukur. Okay, lepas tu lagi satu saya cakap, setiap kali saya bersyukur ataupun setiap kali saya bersyukur ni adalah setiap kali saya bersyukur ni adalah saat mana saya dah mula grow. Adalah saat yang mana saya mula grow lah. Sebab apa? Saya tengok nombor, walaupun semalam saya dapat 10,000 USD, tapi kalau hari ni saya cuma dapat 2,000 USD, saya bersyukur, automatik bila saya cakap je tak apalah cukuplah ni 2,000 USD. Bila saya dah mula bersyukur je, automatik dia akan jadi macam mana tahu? Automatik dia akan jadi macam tak apalah aku ambil lah 2,000 USD ni. Sebab apa? Ini dah RM8,000. Ini dah RM8,000. Faham tak? Walaupun semalam dapat 10,000, hari ni dapat 2,000, bila kita bersyukur, kita akan cepat-cepat take profit tu. Itu je benda terakhir. Okay, bila kita bersyukur, kita akan sentiasa belajar take profit. Itu saja. Kadang-kadang orang dah set up dah jalan, dah dapat beribu-ribu, dah dapat beratus-ratus tapi tak bersyukur. Sebab itulah bila benda tu reverse, bila dia tak take profit, bila dia tak bersyukur, benda running 1,000 USD. Benda running 1,000 USD. Lepas tu bila tak bersyukur, tak train diri tu untuk take profit, tak pernah train, bila dia reverse saja ke bawah, dah jadi 200 USD. Dah jadi 200 USD, barulah close. Pernah tak buat macam ni? Pernah dan kerap dan selalu berlaku. Sebab apa? Sebab tak bersyukur. Kadang-kadang kita tengok kita dah hentak. Lepas tu kita dah hentak. Lepas tu kita tengok, uish, 10 pip je aku dah dapat 200. 10 pip je aku dah dapat 300 USD. Lepas tu mulalah dalam kepala keluar macam-macam. Uish, 10 pip dah 300 USD ni. Kalau dia pergi 20 pips dah 600 USD. Lepas tu bila dia pergi 20 pips 600 USD, korang pergi upgrade pula lagi. Uish, tak apa ni kalau pergi 30 pips aku ada ni dalam 900 USD, 1000 USD ni. Lalas market reverse, korang tak dapat apa, close profit cuma 50 USD ataupun 100 USD. Okay, so kalau benda tu selalu berlaku, saya pun selalu berlaku dulu. Sebab apa? Saya selalu cakap, wish, aku 10 pip je dah 1000 USD. Sebab saya pakai lot 10.00 kan. Saya pakai lot 10 pip dah 1000. Lepas tu saya pun cakap dengan diri saya, wish, takkan aku trade 10 pip ke? Takkan aku trade 10 pip je? Mestilah aku nak lebih. Jadi bila saya mula cakap saya nak lebih tu, tengoklah macam mana Allah tu nak tarik ataupun macam mana Allah tu nak kacau kita sikit, dia nak bergurau dengan kita. Dia pun bagilah saya close profit saya dekat 100 USD saja. Sebab apa? Awal-awalnya tak bersyukur. Bila dah jadi 1000 USD tu dah nampak besar, okey. Nak hold lagi. Dah jadi 2000 USD, masih lagi tak angkat. Sebab apa? Tak bersyukur lah. Tak bersyukur. Okay, so dia kadang-kadang bukan pasal setup je. Dia bukan pasal cara entry ke apa. Dia pasal macam mana kita bersyukur. Bila kita bersyukur, kita nak benda tu, InsyaAllah kita dapat. Okay, so last kali apa yang saya cuba cakap adalah kita bersyukurlah. Non-Muslim, orang Muslim pun korang boleh je buat benda ni. Okay, nampak je profit tu, ambil. Sebab itulah cara kita grow. Cara kita grow. Tak ada cara lain.
Cara kita grow tak ada cara lain. Bukan pasal setup, bukan pasal breakout, bukan pasal cara entry, bukan pasal ilmu makrifat, bukan pasal segala macam teknik. Cara kita grow satu je benda, take profit. Take profit and then repeat. Ini saja cara grow. Kalau orang lain cakap cara grow, kalau bro nak grow account bro pakailah 100 USD, lepas tu bro tekan jadi 200 USD. Lepas tu bro tekan lagi jadi macam ni. Bukan. Cara kita nak grow adalah cara kita train diri kita take profit. Apa-apa amount saja pun take profit. And then bila kita repeat, barulah dia akan jadi kepada happy ending. Apa? Bila kita dah take profit, kita dah repeat, happy ending dia apa? Siapa dapat jawab? Saya cium leher dia. Betul. Aish, memang aku cium leher kau. Ending dia apa? Ending dia withdraw. Simple. Cara kita grow bukan cara teknik, bukan segala macam makrifat punya teknik, bukan magic teknik, bukan magic candle. Cara kita grow adalah bila kita belajar take profit and then kita repeat, ending dia adalah withdraw. Simple as that. Just as simple as that. Breakout kita dah master, kita dah tahu kita nak trade apa, kita dah tahu berapa pips kita nak, kita punya daily target kita dah tahu. Okay, tapi bila kita tekan duduk sangat nak ingat account tu daripada 100 tu nak jadi 100,000. Nah, ending dia tak dapat apa, lebih baik kita cuba take profit, repeat, take profit, repeat. Sama juga kalau kita train untuk trade setup breakout, train, lama-lama kita akan jadi kebiasaan, betul? Sama juga macam withdraw dan take profit. Take profit, lepas tu withdraw. Take profit, lepas tu withdraw. Dia akan jadi kebiasaan dan benda tu akan selalu berlaku dan itulah cara terbaik untuk kita grow. Sebab apa? Dia hukum malam dia sama je. Kalau kita selalu kaki depo, kalau kita selalu jadi kaki depo tanpa stop. Kita selalu jadi kaki depo tanpa stop. Betul tak? Kita jadi kaki depo, lepas tu dah lost depo lagi. Korang buat benda tu repeat sampai bila-bila? Sama juga. Bila kita repeat kaki depo, deposit, repeat tanpa rehat. Sama juga. Sekarang ni kita nak tukar daripada korang deposit jadi withdraw, take profit, withdraw. Macam mana korang konsisten deposit? Korang pun kena make sure korang train diri korang ada profit, take profit. Dah profit running, take profit. Dah profit running, take profit, withdraw. Benda tu train. Lama-lama dia jadi kebiasaan. Kalau korang kebiasaan korang memang deposit non-stop, sama juga. Kalau korang dah belajar take profit, benda tu pun akan jadi kebiasaan. Tak kisahlah berapa amount pun. Kita bukan nak make sure semua orang kaya jutawan dalam masa singkat. Tapi yang penting kita konsisten. Okay, so saya achieve saya punya 300,000 yang pertama dalam masa beberapa bulan je. Okay, dalam masa beberapa bulan je. And itu semua sebab saya pakai satu teknik yang sama, teknik breakout, follow SOP yang sama, lepas tu saya rajin-rajinkan diri untuk take profit. Saya tak main hold sangat. Kalau saya nak hold betul pun, saya hold lah 2-3 pair sebab apa saya bagi signal betul. Jadi kalau signal saya ni, dia kena ada setengah pair yang saya hold. Sebab apa? Mungkin pair tu boleh pergi 100 pip, 200 pip. Jadi saya hold lah beberapa lot di situ. Okay, tapi kalau kita nak belajar take profit, tak kisahlah kalau benda tu jalan 200 pips sekalipun, janganlah korang rasa menyesal sebab korang pergi close dekat 50 pips. Jangan rasa menyesal sebab itu akan keluarkan timbul rasa tidak bersyukur. Itu akan automatik keluarkan timbul rasa tidak bersyukur. Kalau korang rasa macam, uish, benda ni dah jalan 200 pips lah, kenapa aku close 50 pips tadi? Cepat-cepatlah cakap astagfirullahalazim. Sebab apa? Itu tanda-tanda kita tidak bersyukur. Simple. Okay? So far clear? Dapat something tak hari ni? Okay, so saya nak korang get ready untuk besok sebab besok kita akan ada topik yang mungkin panjang. Okay, so besok pun mungkin kita akan start awal sikit, dalam pukul 8 kita start, 8 sharp kita akan start dan besok kita akan ada topik yang sangat-sangat penting. Okay, saya sebenarnya nak ajar korang cara entry hari ni. Tapi saya akan masukkan cara entry ni dekat topik-topik yang kita akan discuss besok. Okay, besok pun akan ingatkan saya one person, one channel yang akan mengubah hidup kita insyaAllah. Okay.
So benda ni saya dah cuba, benda ni saya dah plan lama dah. Saya cakap dengan korang, saya dah plan lama dah. Apa yang saya cuba cakap hari ni, apa yang saya cuba share hari ni, semuanya mengikut plan. Saya tak ada tiba-tiba hari ni saya plan nak, semalam saya plan untuk cakap lain hari ni, tiba-tiba hari ni saya cakap lain, tak ada. Sebenarnya dah ikut plan, dah ikut jadual, dah ikut satu-satu apa yang saya cuba nak share. Daripada ni sampai ni, daripada ni sampai ni, dan kita masuk sini, semuanya benda ni mengikut plan. Jadi bila saya dah bagi korang satu-satu ikut plan, daripada first day kita, saya harap korang hargai dan cuba ikut. Jangan, sebenarnya daripada first day tu korang dah kena make sure korang follow. Janganlah korang cuma nak trade breakout je, lepas tu yang daripada first day kita tu yang mana kita dah bersihkan hati masing-masing, dah bersihkan yang masing-masing tu, korang tak ikut. Tak boleh jadi. Okay? Boleh? Okay, so insyaAllah malam ni kita ada live trade. Kalau tak ada live trade sekalipun, saya akan make sure saya bagi signal dan saya akan observe korang ataupun saya akan monitor korang semua dalam kita punya group. And good luck for today. All the best. Kalau tak perlu trade hari ni pun tidak perlu trade. Tunggulah kita habiskan session kita besok. Baru korang pulun per habis minggu depan. Boleh? Okay, so hari ni rehat awal, tak perlu rush. Sekarang ni pun pagi, tak adanya pair nak jalan 2000 pip, 100 pip pagi-pagi ni. Okay, no rush, relax, tenang, all the best, good luck. Siapa nak tidur jap, tidur. Sebelum Zuhur boleh bangun, and good luck for today. Okay, sebelum tu saya nak korang spam sikit apa yang korang dapat hari ni. Saya nak rekod jap. Okay. Saya nak korang spam auto accurate sekarang. Mantap. Okay, semoga berjaya dunia dan akhirat, semoga kaya dunia dan akhirat, semoga dimewahkan rezeki dunia dan akhirat, semoga konsisten dunia dan akhirat, semoga trading ini menjadi korang punya career sepanjang hidup, semoga perkara ni dapat mengubah hidup korang, dapat bantu orang lain, dapat bantu family, keluar daripada segala bebanan hutang, keluar daripada segala masalah, keluar daripada segala kekacauan, dapat ketenangan hidup, dapat ketenangan hati. Sebab apa, lepas ni semua orang ada duit, automatik kita dapat bantu orang lain, insyaAllah. Okay, all the best. Thank you so much. Assalamualaikum. Good luck.